Sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما نال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه مستمعين مستمعات أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله sama-sama kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan taufiknya hidayahnya dapat kita sama lagi dalam ruangan untuk kita nak mempelajari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar penonton yang dirahmati dan juga yang harap keampunan dan juga doa yang mustajab daripada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sama lagi dalam pengajian kita untuk kita bersama dalam satu bab iaitu bab at-taubah
salah satu tajuk yang mengenai dengan bertaubat, iaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah sampai hadis yang telah akhir-akhirnya yang akan habis dari bab yang ini, dan juga kita akan terus pada minggu depan insya-Allah Subhanahu wa taala dengan bab yang baru, iaitu bab as-sabri. Yang mana kita telah ngaji pada minggu dulu, kita dah dengar hadis yang panjang sekali yang Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa'ri bubuh dalam kitab Riyadhus Salihin. Dia ini hadis yang panjang yang kecek mengenai dengan taubat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saya telah cerita dah raya telah huraikan sepanjang saat kita pada minggu yang telah lepas, iaitu seorang sahabat yang namanya Ka'ab bin Malik, yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesalahan dia tak bersama dengan Nabi dalam satu peperangan, iaitu peperangan Tabuk. Yang mana saya telah banyak kata peperangan Tabuk ini ni, kawasan Tabuk hari ni kalau kita pergi tengok, kalau kita cuba buka GPS, mulai daripada Madinah nak pergi kepada Tabuk lebih kurang 600 lebih sampai kepada 700 kilo. 700 kilo. Dan juga sahabat lebih kurang 80 orang lebih yang tak sempat ataupun tak bersama dengan Nabi SAW. Tak pergi perang bersama dengan Nabi dalam perang Tabuk ini. Termasuknya orang yang tak pergi perang bersama dengan Nabi, iaitu Ka'ab bin Malik, seorang sahabat seorang ni, yang mana hadis ni telah dicerita oleh anak dia sendiri. Yang mana Ka'ab bin Malik, akhir umur dia, hidup dia belum dia nak mati, dia telah cerita kepada anak dia, Abdullah bin Ka'ab bin Malik, tentang apa yang telah berlaku semasa peperangan Tabuk, iaitu bersama dengan Nabi SAW lagi. Nabi ada hidup lagi. Tapi Nabi SAW hajak suruh semua sahabat yang berada di Madinah suruh pergi bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk ini. Tapi dijumpa bahawa 80 orang itu tak pergi bersama dengan Nabi SAW. Salah satunya Ka'ab bin Malik. Dan juga Ka'ab bin Malik semasa itu tu dia cerita kata dia adalah orang yang Allah Ta'ala telah kurnia kepada dia. Alat senjata, rezeki boleh beli alat, dan juga binatang-binatang yang sebelum daripada ni dia tak ada biasa ada benda-benda seperti itu. Mana kata belum daripada ni dia susah sangat, senjata tak ada, kuda, unta belum dari ni tak ada, tapi sekarang ada. Nah, tunjuk kata dia adalah salah satu orang sahabat yang cukup lengkap untuk bersama dengan Nabi SAW dalam perang kali ini. Tapi tatkala sampai kepada Nabi SAW bergerak keluar daripada Madinah bersama dengan sahabat dia ini, Ka'ab bin Malik tidak bersama dengan Nabi SAW. Dan juga semasa Nabi telah sampai kepada Tabuk, lebih kurangnya 700 kilo, dan juga Ka'ab bin Malik dia telah cerita kata, dulu Nabi SAW tidak marah, tidak murid gapo kepada sesiapa pun, sahabat mana pun yang tak bersama dengan Nabi dalam perangai Badar. Kerana perangai Badar dulu Nabi SAW tak sengaja nak perang bersama dengan orang Quraisy ataupun orang musyrikin, tapi hanya Nabi nak keluar lagi sekat kafilah, kabun karawan saja ya. Pihak orang Quraisy yang mereka kembali klik mari daripada Syam, Nabi SAW hanya nak pergi sekat saja ya. Tetapi apabila lagi sekat berlakunya perangai, tak sama dengan perangai Tabuk ini. Kerana Nabi SAW telah isytihar, telah i'lan, telah percaya sampan kepada sahabat dia kata, hei sahabatku semua, kita akan nak menuju kepada Tabuk, nak pergi kepada Tabuk. Haraplah kamu sedia, kerana rakyat tang ataupun jauhnya jalan yang akan keluar daripada Madinah nak pergi kepada Tabuk 700 kilo, tak sama dengan Badar. Kerana kalau kita bilangnya daripada Madinah nak pergi kepada kawasan Badar, Badar di dalam Madinah juga, lebih kurang 100 lebih ataupun tak sampai kepada 200 kilo. Tak lebih daripada 200 kilo. Dekat sangat. Tapi Nabi kata Tabuk kita nak pergi. Dan juga haraplah kita semua keluar bersama dengan aku untuk pergi kepada Tabuk. Sedialah makannya kerana jauh sangat. Jauh sangat, dan juga pada waktu itu adalah waktu yang panas. Sedia makan negapa sehingga akhir sekali Nabi SAW keluar bersama dengan sahabat dia nak pergi kepada Tabuk. Masa Nabi SAW bermusafir itu tidak ingat pun kepada Ka'ab bin Malik.
Sehingga Nabi SAW sampai kepada mana? Kepada Tabuk. Nabi tanya kepada sahabat yang bersama dengan beliau di Tabuk itu, apa dia agapo sekarang lah ni Ka'ab? Ka'ab dia agapo sekarang lah ni? Nabi ingat kepada Ka'ab. Semasa musafir tadi, tak ingat kepada Ka'ab pun. Tapi semasa sampai kepada Tabuk, Nabi selalu ingat kepada Ka'ab. Mana Ka'ab ni? Tak nampak muka sikit abuk ni. Sehingga lelaki, dia berdiri naik royak kata, Ka'ab ni habis dah Ka'ab. Dia ralik dah dengan harta benda kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah wi kepada dia. Kaya, Tuhan wi rezeki yang banyak kepada dia, nikmat yang banyak kepada dia. Patutlah dia tak mari dah bersama kita, ya Rasulullah. Tak mari dengan kita. Dia ralik dengan benda tu dah. Sehingga seorang sahabat naik diri mari kata, hei lelaki ni, apa mengkacak-kacas kata tu. Aku tak ada kenal belum daripada ni, tak kenal kepada Ka'ab bin Malik, melainkan dia adalah seorang yang jujur. Seorang yang suka buat baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang jujur. Kacau mengkacak biasa ni kena. Tak patut nak kacak terhadap kepada Ka'ab. Selepas daripada itu, berlaku perang. Sehingga Ka'ab sendiri pun duk mikir rasa sesal kata, silap kerana dia tak bersama dengan Nabi SAW dalam perang ini. Tidak bersama dengan Nabi SAW kali ini. Sehingga dia saya jalan kata balas mana. Kalaulah Nabi SAW klik nak jawab, nak royak kepada Nabi balas mana. Kalaulah Nabi SAW tanya kepada aku, hei Ka'ab, apa mu tak bersama dengan aku dalam peperangan Tabuk kali ni? Bagaimana aku nak jawab? Ka'ab ada mikir hati. Sehingga Ka'ab yang kata, tak apalah, aku nak cari jalan kata nak jawab, nak bohong, nak dusta kepada Nabi untuk aku ni selamat daripada marah Nabi SAW. Nak jawab. Sehingga sampai kepada hari yang Nabi SAW sudah pergi bersama dengan sahabat dia. Kelip mari sampai ke Bandar Madinah. Semasa itu, apa yang Ka'ab biasa mikir dalam hati kata nak bohong kepada Nabi SAW tu hilang. Tak sen, Nabi mari sampai Madinah. Benar yang dia telah cedek kata dia nak jawab kepada Nabi apabila Nabi tanya. Nak ketua kepada Nabi apabila Nabi tanya, telah hilang. Bohong. Sehingga dia pergi cari Nabi. Dan juga orang semua 80 orang lebih tadi yang tidak bersama dengan Nabi itu semua pakat pergi cari Nabi SAW. Untuk nak pergi royak kepada Nabi. Apa dia tak pergi? Apa aku tak pergi? Apa sore-sore demi sore. Sehingga cukupnya 80 orang lebih yang tak pergi bersama dengan Nabi itu. Sehingga sampai kepada Ka'ab. Dan juga orang sebelum daripada ni mai royak tak pergi dengan sebab gitu-gitu. Seorang yang kedua royak kepada Nabi kata, aku tak pergi dalam perangan Tabuk sebab gitu-gitu. Dan juga sehingga semua itu Nabi SAW kata, tak apalah, aku terima. Aku terima apa saja yang kamu telah royak sebab yang tidak boleh bersama dengan aku dalam perangan Tabuk, tetapi hakikat sebenar aku harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar yang kamu tutup sulit benar kata benar, tak apalah. Lepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil kira kepada dia sendiri. Sehingga kepada Ka'ab, mari Nabi nampak Ka'ab. Nabi mari kata, ya Ka'ab, ta'al. Mari Ka'ab. Apa mu tak pergi bersama dengan aku? Apakah sebab yang menjadi sebab wakwimu ni tak bersama dengan aku, tak pergi sama dengan aku dalam peperangan Tabuk ini? Nabi tanya kepada Ka'ab bin Malik. Tanya kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mu jawab. Jawab dengan orang panggil kata perasaan dalam hati yang belum daripada ni mikir kata nak bohong untuk nak Nabi SAW tak marah kepada dia ni, hilang habis. Kelik mai royak semula ke diri kata, aku akan kacak benar kepada aku akan kacak benar apa yang telah berlaku kepada aku. Kacak benar, tak apalah nak kacak. Dan juga royak kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya mung telah tahu kepadaku bahawa aku adalah orang yang fasih sekali di segi kacak. Kalaulah aku nak cari sebab apa sahaja pun yang aku nak royak kepada mung, sebab apa sahaja yang nak royak kepada mung, nascaya aku akan selamat daripada marahmu. Makna kata Ka'ab seolah-olah kata, kalau aku nak bohong, nak cari Quran, royak kepadamu cerak ni aku lepas ni kerana aku adalah orang yang bijak dari segi kacak, dari segi nak jawab, dari segi gapo. Tapi biarlah aku akan nak kacak benar dan juga aku harap keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Biar Allah Ta'ala kira lah kata aku ni balas mana. Aku sanggup nak kacak benar dan juga hukum mana balas mana yang Allah Ta'ala nak reda kepada aku ataupun tidak, harap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sehingga dia jawab kepada Nabi SAW, dan Nabi kata, sadaqa hadzal rajul. Benar lelaki seorang ni, iaitu Ka'ab bin Malik. Semua yang dia royak, yang ngaku itu adalah benar je benar. Tetapi biar nantilah. Nantilah hatta yaqdi Allah alaih. Hatta yaqdi Allah alaih. Nantilah. Lepaslah Allah Ta'ala ni hukum dia pas balas mana. Sehingga orang yang sebenarnya, yang orang panggil kata seperti Ka'ab ini, bukan dia seorang, ada lagi dua orang lelaki, iaitu Murarah dan juga Hilal, yang ada kesalahan seperti Ka'ab bin Malik, yang ada kuasa nak bersama dengan Nabi pergi dalam peperangan Tabuk, tapi tidak bersama dengan Nabi SAW. Tiga orang ni tak bersama dengan Nabi SAW. Sehingga klik. Dan juga jumpa bahawa sebelum tot kali ataupun butlung tot yang pertama sekali yang Nabi SAW arahai kepada semua sahabat, iaitu bai'at royak kepada sahabat semua dalam kawasan Madinah, kata jangan sesiapa pun bercakap, jangan sesiapa pun kecek, jangan sesiapa pun jawab salah kepada tiga orang ni. Pia Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah, yang ketiga Hilal. Tiga orang ni Nabi SAW suruh kepada orang Madinah, kata jangan fak kamu semua, hei orang Madinah, sahabatku semua, sama ada Ansar dan juga Muhajirin, jangan sesiapa pun cakap dengan tiga orang ni. Jangan dia kecek, jangan dia peduli, jangan dia buat baik dengan tiga orang ni. Senyap. Apabila dia salah, jangan jawab. Apabila dia tanya apa, jangan jawab. Buat tak peduli kepada guru, kepada ketiga-tiga orang itu. Itu adalah long talk yang pertama yang Nabi SAW long talk kepada dia, iaitu baikat tiga orang. Allahu Akbar. Dan dua orang lagi, Murarah dan juga Hilal, mereka itu tua dah. Hanya duduk dalam rumah saja ya, tak gimana, duduk tiap menangis. Duka cita, siacai banyak-banyak kerana Nabi SAW telah royak kepada sahabat semua, jangan peduli, jangan kecek apa kepada dia. Tetapi Ka'ab bin Malik, semasa itu dia masih muda lagi, wairun lagi, gagah lagi. Dia jalan lagi kepada nak pergi jumpa, pergi cari demo tu demo ni, sehingga pergi jumpa dalam nak kepada dia tu, tanya nak kecek ke apa, semua tiap orang dalam nak itu tidak jawab gapo kepada dia. Salah kepada demo ni, tak ada dia jawab salah kepada Ka'ab bin Malik. Allahu Akbar. Ka'ab kata, Allah, pada hari itu aku pergi situ, demo tak kecek kepada aku, pergi sini aku salah kepada demo ni tak jawab salah kepada aku. Seolah-olah kata dunia ini yang mana belum daripada ni luas, tapi sekarang jadi dunia yang sempit. Aku rasanya hidup aku ataupun dunia yang aku duduk sekarang ni sempit sangat. Kerana apa? Orang lain tidak peduli kepada aku. Belum daripada ni aku suka, gembira, boleh kecek, boleh kenal, boleh gapo. Tapi pada hari ini orang Madinah semua pakat tak sepeduli kepada aku, pakat tak sekecek, pakat tak sejawab, pakat tak senyum gapo saja kepada aku. Subhanallah. Maka selepas daripada itu, dia pergi cari kepada Nabi SAW. Ka'ab bin Malik pergi cari Nabi SAW untuk nak pergi jumpa dengan Nabi, nak pergi wisalah kepada Nabi. Pergi jumpa Nabi dalam masjid Nabi SAW. Masuk dalam masjid Nabi sudah, wisalah kepada Nabi. Assalamualaikum. Wisalah kepada Nabi. Dan juga Ka'ab kata, aku nak cuba fatih tengok mulut Nabi, bibir Nabi, adakah Nabi nak jawab kepada salah aku. Nak tengok kata Nabi ni nak jawab salah ke tak? Aku salah kepada dia. Serupa dengan sahabat yang lain ke tak? Kerana sahabat lain tak ada dia sanggup nak jawab salah kepada aku, senyum kepada aku, jawab apa saja yang aku soalan kepada dia. Nabi tak jawab. Hanya Nabi apa? Nabi tak jawab. Nabi naik bangun sendiri. Semasa Nabi naik bangun sendiri semaya sunat, Ka'ab tengok kepada muka Nabi dengan muka, dengan perasaan yang Ka'ab kasihnya kepada Nabi SAW. Kasih kepada Nabi SAW. Tengok ke muka Nabi. Nabi duduk semaya. Dan juga selepas daripada Nabi SAW dah semaya, Nabi tengok kepada Ka'ab kelik. Dan juga Ka'ab ni dia fatih kata Nabi dia tengok kepada dia tengok kelik kepada Nabi, sehingga apabila Ka'ab paling kepada Nabi, Nabi paling selalu terus paling ke lain untuk tak say pelaga muka ataupun nak lawan mata dengan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kerana Nabi sangat marah. Nabi bukan marah sangat, tapi adalah cara yang Nabi SAW nak dena ataupun nak longtot seorang sahabat dia yang buat salah kepada dia dan juga Allah Subhanahu Wa Taala.
Sehingga Ka'ab pada hari itu Allah sangat sakit sangat kerana Nabi tak jawab salam kepada dia. Nabi tak suka, tak senyum seperti biasa yang Nabi biasa senyum, biasa suka kepada dia. Dia kembali keluar daripada masjid, kembali pergi kepada rumah dia. Sehingga dia pergi kepada jumpa kepada Abu Qatadah, seorang sepupu dia yang ada kebun. Naik pergi kepada kebun Abu Qatadah, seorang sepupu dia. Wisalah kepada Qatadah, Assalamualaikum, sepupu aku. Jumpa bahawa Qatadah sendiri pun tak jawab apa-apa kepada Ka'ab bin Malik. Tak jawab. Tak jawab. Sehingga Ka'ab bin Malik royak kepada Abu Qatadah. Fa wallah, demi Allah Subhanahu wa taala, Abu Qatadah, adakah aku adalah orang yang telah kecek benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa mu tak sekecek dengan aku? Aku telah menangis, aku telah rasa salah, aku rasa dah juga cerita dah. Apa mu tak sekecek dengan aku lagi? Sehingga jumpa bahawa Abu Qatadah sepupu dia sendiri tak jawab gapo-gapo sibuk. Dia saja. Dia saja. Kerana apa? Turut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh kata jangan kecek, jangan jawab gapo saja. Abu Qatadah turut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab tanya kali yang kedua seperti mana dia tanya belum daripada ni. Jumpa bahawa Abu Qatadah pun tak jawab apa. Kali yang ketiga sama juga. Tanya seperti biasa juga. Abu Qatadah pun tak jawab apa juga. Sehingga sekali dia klik. Lalu masuk dalam nak. Bahkan satu orang lelaki mari masuk dalam nak. Adalah orang yang datangnya daripada Syam. Mari daripada Syam. Untuk nak jual makanan di. Jual ikan kalau tak silap. Jual dalam nak Madinah. Dia waris satu surat ataupun cutman. Yang dia kata ini adalah orang Raja Rom daripada Syam kirim kepada Ka'ab bin Malik. Dia tanya kepada orang dalam nak kata, manusia semua, orang yang ada dalam nak ni, mana Ka'ab, seorang mana Ka'ab bin Malik ni, nak kenal seorang mana? Kerana ada suratan yang datangnya daripada Syam untuk kirim kepada Ka'ab bin Malik. Sehingga orang yang duduk dalam nak tu tunjuk, itulah, lelaki seorang itulah adalah Ka'ab bin Malik. Sehingga lelaki seorang itu pun pergi cari Ka'ab bin Malik, surat tu kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik buka suratan itu ataupun cutman itu, mari baca bahawa sejumpa risalah ataupun surat itu marinya daripada seorang raja Rom di Syam, negeri Syam. Raja Rom dia kata pada mana, Ka'ab bin Malik, aku telah tahu kata mu ni jumpa satu boykot yang besar daripada kalangan umat Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang bersama denganmu, yang biasa kasih kepadamu, yang biasa jawab salam kepadamu, yang biasa senyum kepadamu, tapi hari ini mereka boykotmu. Tak kacak denganmu, tak jawab salam, tak peduli, tak gapo-gapo saja kepadamu. Telah merendahkan dirimu dalam masyarakat mereka, maka marilah pindahlah, marilah, hijrahlah mari kepada aku di Syam ini, nescaya aku akan tolongmu jadi tinggi. Jadi hebat. Jadi mulia di sisi aku ini. Raja Rom, Kristian, hantar surat kepada Ka'ab bin Malik. Sehingga sekali Ka'ab kata suratan ini pun adalah salah satu cuba yang hantar kepada aku. Adalah bertasab. Nak tengok kata aku ni adakah tegak. Ataupun sentiasa lagi aku nak bertaubat. Ataupun ikhlas iman aku kepada Allah SWT. Teguh iman aku kepada Allah SWT. Sehingga sekali Ka'ab ambil surat itu soyak dan juga bakar dalam api. Sehingga dia tunggu-tunggu nanti untuk nak dapat taubatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ka'ab tiap menangis klik di rumah sehingga cukupnya 40 hari. 40 hari mulai daripada hari yang pertama sehingga hari yang ke-40 hari ini, orang Madinah semua boikot dia, tak sekecek. Gapo sebenarnya pendengar yang dikasihi sekalian, iaitu dengan sebab dia tak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Tak pergi bersama dengan Nabi. Tak pergi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datangnya apabila cukup 30 orang, cukupnya 40 hari, 40 malam, datangnya satu orang daripada Nabi, utusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar seorang lelaki mai kepada Ka'ab dan juga dua orang saya dia lagi kata, fak kamu semua, jangan selepas daripada ni, jangan fak kamu ni masuk dekat dengan isteri kamu. Jangan tidur ataupun bersetubuh dengan isteri kamu. Allahu Akbar. Ini adalah dena yang kedua, yang mana yang pertama tadi Nabi suruh hari yang pertama sampai kepada hari yang ke-10 Nabi kata jangan
Jangan pergi kecek dengan fok dia 3 orang ni. Boykot dia. Tapi mari yang kedua ni, jangan fok kamu 3 orang ni bersetubuh ataupun tidur ataupun duduk hidup dekat bersama dengan isteri kamu. Allahu Akbar. Saya Ka'ab tanya kata, "Hei lelaki, adakah aku ni kena cerai dengan isteri aku? Sampai kau kena cerai ataupun hanya cukup jauh? Jangan duduk dekat, jangan bersetubuh, jangan tidur sekali dengan isteri aku?" Sehingga lelaki tu jawab kata, Rasulullah yang kata, "Biar cukup lah. Cukup mu ni jangan duduk dekat je. Berasing, maknanya kata duduk jauh-jauh. Jangan duduk dekat-dekat. Tapi tak sampai ke cerai. Tak sampai cerai. Cuma duduk dekat-dekat." Sehingga Ka'ab bin Malik royak kepada isteri dia, "Hei isteri aku, kliklah kamu, klik hidup dengan orang tuamu dululah. Kerana aku ni tak tahu gapo dah setelah ni. Tak tahu nak jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak hukum kepada aku. Hari ni pun 40 hari dah. Kalau nak klik-klik hiduplah dengan ibu bapakmu dulu. Aku tak tahu ke mana lagi. Biar nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum balas mana, mu akan kembali klik mari hidup bersama dengan aku." Klik lagi. Klik lagi sehingga lelaki 2 orang lagi, isteri dia pergi minta izin daripada Nabi, kata, "Belalah isteri jaga kerana tua dah, tak ada pihak boleh tolong dah." Sehingga Nabi izin. Tapi Ka'ab dia kata, "Aku tak seminta. Aku tak segi minta dengan Nabi SAW. Nabi ni izin kepada aku, isteri bersama dengan aku. Belalah aku nak sabar, nak nanti hukuman yang akan diturun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Sehingga sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup 50 hari senang pendengar yang dikasih sekalian. Cukup 50 hari, 50 malam yang Ka'ab bin Malik dan juga bersama dengan saingi dia 2 orang lagi itu tu telah dibaikot dan juga telah menjauhi mereka daripada isteri mereka. Ini cukup 50 hari, Allah Ta'ala telah terima taubat dia. Dan juga ayat Al-Quran telah turun kepada fak dia. Ayat Al-Quran telah turun kepada dia, kata balas mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil 'usrah. Innahu bihim ra'ufur rahim. Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat." Sehingga habisnya ayat, "Wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin." Wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sehingga Ka'ab kata, "Wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattun ba'da idh hadanillah lil Islam a'zam fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna kadzabtu fa ahlaka kama halaka alladhina kadzabu. Inna Allah ta'ala qala lil ladzina kadzabu hina anzala al-wahya syarra ما قال لأحد فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم ليرضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين." Ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun. Ayat yang Allah Ta'ala tunjuk kata Allah Ta'ala telah taubat kepada Ka'ab bin Malik dan juga 2 orang sahabat dia yang telah buat salah kepada Allah dan juga buat salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecek ayat Quran ni dalam surah Taubah turun sakut dengan 3 orang ni. Adalah kisah yang panjang dalam hadis ini yang kita telah cerita semenjak awalnya. Tetapi adalah orang golongan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecek mengenai dengan taubat dia dalam Quran. Sebut ayat Quran ni, "Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu." 3 orang ni, 3 orang ni, Pia Murarah, Hilal dan juga Ka'ab bin Malik, yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian, ini adalah kisah taubat seorang sahabat yang namanya Ka'ab. Mulianya Ka'ab ni, seorang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala salah satu hidup yang orang pengen kata jadi gambaran yang baik ataupun contoh yang baik bagi sesiapa pun yang sanggup nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok kata Ka'ab bin Malik, dia tak boleh bohong kepada Nabi. Dia sanggup kata balas mana pun dia buat salah sekali ini, dia nantilah taubat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tanya kata, kalaulah dia bohong ni, seperti mana orang lain tu boleh ada bohong kepada Nabi, boleh ada dia selamat. Tapi dia ingat bahawa dia bimbang, dia takut kalaulah dia bohong kepada Nabi, Nabi tak marah kepada dia. Tapi orang yang marah yang tahu kebenaran iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu. Tahu.
Kita boleh nak bohong kepada kita sendiri ataupun kita boleh nak bohong kepada saing kita. Kita bohong sendiri kadang-kadang tak selamat. Kita boleh bohong kepada orang yang tepi kita, bohong kepada dua ibu bapa, bohong kepada isteri, bohong kepada anak, bohong kepada guru, ustaz-ustaz kita, ibu bapa kita. Tetapi kita tidak boleh bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Ka'ab yang dia mikir mula-mula kata nak bohong untuk nak dia selamat daripada kemarahan Nabi. Tapi akhir sekali dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala itu telah tahu apa yang berada di dalam satu dada orang manusia. Innallaha alimum bidzatis sudur. Ya, sehingga akhir sekali dia adalah orang yang Nabi SAW ayat kata belah mana? Nabi SAW kata belah mana akhir sekali? Mana lah Nabi ayat kata banyaknya hadis ini, tapi nak kata Nabi ayat kata hey Ka'ab, hari yang Ka'ab dicari kepada Nabi dan juga Nabi buat berita baik kepada dia, kata Allah Subhanahu Wa Taala telah terima taubat dia, telah terima taubat dia. Nabi jawab kata bala mana, hey Ka'ab, gembiralah mu ini kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah ampun, telah beri taubat kepadamu, dan juga hari ini adalah hari yang baik bagi kamu kerana adalah hari yang kamu tu seolah-olah ataupun seperti orang yang telah lahir daripada perut ibu. Mana kata Allah Taala cuci sungguh taubat kesalahan dia. Allahu Akbar. Ini adalah Ka'ab bin Malik, seorang sahabat yang dia buat salah dan juga dia sanggup dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pendengar, kalaulah kita hari ini ada kesalahan yang besar, yang sedikit, yang halus, yang kecil, yang apa, kita telah belajar sebelum daripada ni. Apa dia? Kisah yang bunuh orang, 10 miliar orang. Dan itu adalah dosa yang besar. Kita rasanya pada hari ini kita sendiri, saya sendiri dan juga sedang pendengar mana-mana pun, tak ada siapa pun yang buat dosa besar. Tak ada pihak yang buat dosa besar ataupun adanya dosa besar lebih daripada lelaki yang biasa bunuh orang 90 miliar orang. Habis itu kita jangan duka cita, jangan putus asa untuk kita nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang-sedang duk nanti taubat kita. Sedang-sedang duk nanti taubat daripada kita, dan juga Allah Ta'ala suka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan pergi kepada hadis yang seterusnya, 3 hadis lagi yang akan habis ataupun khatamnya pada hari ini bab at-taubah, dan juga minggu depan kita akan masuk bab as-sabri. Hadis yang seterusnya an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki ini iaitu adalah Abu Nujaid. Abu Nujaidin. Abu Nujaid gelar dia lah. Gelar dia boleh jadi anak dia tu ada seorang yang nama Nujaid, dan juga dia nama sebenarnya nama Imran, dan Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dia cerita bahawa satu orang perempuan, anna imra'atan min Juhainah, daripada kabilah kumpulan orang Juhainah. Juhainah ni seorang orang panggil salah satu kabilah Arab di Mekah dulu tu. Di Arab dulu, di Madinah dulu tu, mari syahri kepada Nabi. Mari syahri kepada Nabi dengan hal keadaan dia ni nganu. Mari jumpa dengan Nabi dengan hal keadaan dia ni hubla minaz zina, ngandung dengan sebab dia telah berlaku zina. Zina sehingga ngandung. Nabi kata kepada dia koyak kepada Nabi, panggil Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hey Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, asabtu haddan faqimhu alayya. Aku telah buat salah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Haddan di sini makna kata hudud, qabkit, batasan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala letak kata sekadar tapi dia telah melampaui atau buat salah lebih daripada batasan Allah Taala yang telah letak. Maka haraplah kamu ya Rasulullah dena aku ataupun longtoklah kepada aku nak abalah mana. Aku seolah kata lelaki ni mari sanggup nak bertaubat kepada Nabi. Mari ngaku salah dengan sebab dia buat zina sehingga ngandung. Minta Allah Ta'ala ni, minta Nabi ni, buatlah apa-apa sahaja untuk dia melepaskan diri daripada kesalahan dia itu. Sehingga Nabi SAW panggil wali dia, pupuk kerang dia. Fa ahsin ilaiha. Royak kepada wali dia, pupuk kerang dia itu kata, hey wali, haraplah mu ambil anak tina mu sore ni kelik di rumah, dan juga haraplah buat baik kepada dia. Wada'at fa idza wada'at fa'tini. Apabila dia wanak, sehingga anak besar nyusu posyadah tu, minta wak dia ni mari semula. Tina ni anak tina dia yang telah ngandung dengan sebab zina.
Fafa'ala. Wali dia pun buat seperti mana Nabi SAW suruh buat. Fa'amara biha Nabi SAW fasyukkat alaiha thiyabu thumma ara biha farujimat. Sehingga sekali dia anak tu mari anak dia itu sehingga anak dia ni boleh makan nasi biasa dah. Dia sendiri mari cari Nabi SAW. Allahu akbar. Mari cari Nabi SAW. Mari cari Nabi SAW untuk nak terima butlong iqab daripada Nabi SAW ni dengan sebab dia buat salah zina sampai kamu mengandung, dan juga Nabi yang kata biarlah kliklah we wanak dulu, dan juga we makan sehingga anak Musa dulu mari cari pada Nabi. Kalau kita bala mana lari dulu dah, tak ada mari. Kalau Nabi SAW klik dulu, nanti wanak dulu, bawa anak dah lari, tak mari dah. Tapi dia tunjuk kata perempuan seorang ning dia ada ikhlas sungguh untuk nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dosa besar, iaitu berzina. Sehingga Nabi dia mari mencari Nabi suruh fasyukkat alaiha thiyabuha. Luffat thiyabuha wa rubitat li alla tanqashif. Nabi baru belah mana tak sewi orang panggil kata apa? Baju dia cari sehingga nampak aurat gapo sehingga gitu tu. Prom tiada untuk nak ambil buat longtok daripada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW panggil orang semua itu duduk di kawasan padai yang luas. Setiap orang pergi batu yang kecil untuk nak rajam. Farujimat hatta salla alaiha. Rujimat seorang semua mari himpun di padai itu, dia pakat pegang batu. Orang panggil tak ar-rajam. Ar-rajam ini adalah salah satu hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ingatlah bahawa sesiapa pun yang dia zina, dan juga dia itu adalah orang yang muhsan. Apa dia muhsan? Orang yang telah kahwin. Orang yang telah nikah. Nikah sudah. Nikah dah tapi berlaku zina. Kalau bahasa Sia orang panggil kata nikah dah pergi tidur dengan orang tina lain. Ataupun orang tina nikah ada tu laki dah pergi tidur dengan orang yatim yang lain. Hak ni orang panggil kata muhsan. An-nazani idza zana fahuwa muhsan. Yakni qad tazawwaj. Bini dah. Ada suami dah, ada isteri dah, tapi dia pergi berzina, maka hukum dia adalah wajib kena rajam pegangan batu sampai kepada mati. Ini adalah hukum yang telah diadakan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang sebelum daripada ini, iaitu semasa Nabi SAW dan juga sahabat sendiri pun telah baca. Ada ayat ini Nabi Allah Taala telah biasa turun kata orang yang zina lelaki dan juga orang yang zina perempuan yang telah kahwin, maka farjumu, suruh haraplah kamu rajam, iaitu pegang batu kedua-dua itu sehingga dia mati. Telah ada, dan juga semasa Nabi SAW hukum rajam ini Nabi buat nampak sendiri. Ni hadis ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga Al-Khulafa Ar-Rashidin sendiri 4 orang pun buat seperti mana Nabi SAW buat. Apa? Iaitu orang lelaki ataupun orang perempuan yang dia kahwin dah tapi zina, kena rajam sampai kepada mati. Tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah menasahkan ayat ini. Waktu baik orang panggil kata menasakh ataupun waktu baik daripada Al-Quran. Belum daripada ni ada ke tak? Ada dalam Al-Quran. Tetapi Allah Ta'ala telah keluar nasah ayat ini, lafaz dia tak sewi ada dalam Quran, yukle. Tapi hukum masih ada lagi sampai kepada masa kita sekarang ni, dan juga akan berada sampai kepada hari kiamat. Hukum rajam ada. Bahkan duduk di negeri masing-masing. Negeri ni guna, negeri ni tak guna. Duduk di negeri mana yang guna syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum rajam masih ada lagi. Sehingga farujimat, orang perempuan seorang ning kena pegang batu sampai mati, hatta salla alaiha. Imran bin Husain yang kata sampai mati, dan juga sampai mayat kepada dia. Faqala lahu Umar, Nabi tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Kami ni kena mayat kepada dia tak? Kerana dia adalah seorang perempuan yang zina ya Rasulullah. Kami kena mayat kepada dia. Nabi SAW kata, laqad tabat taubatan qad law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum. Dia adalah seorang perempuan yang telah bertaubat, salah satu taubat kepada Allah Ta'ala, yang mana kalaulah ambil taubat dia, orang perempuan ni ambil taubat dia ni dibagi kepada 70 orang Madinah. Taubat dia ni 7 orang mengata 7 kali taubat.
Ataupun kali taubat ini tapi bagi kepada 7 orang Madinah ini, nescaya 70 orang Madinah itu pun adalah orang yang telah diterima taubat dia. Mana kata taubat dia sangat hebat benar. Wa hal wajadta taubatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Adakah menjumpa taubat mana yang paling baik daripada orang perempuan seorang ini yang dia sanggup nak mari taubat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kira boleh jadi tak ada biar tahu dia zina. Kerana syaratnya kalau kita nak mengadu kata perempuan ni zina, kena ada syahid 4 orang. Tapi dia nak nampak syahid syarat dia ni kena nampak dengan mata sungguh. 4 orang kena nampak dengan mata sungguh. Kalau nampaknya seorang 3 orang tak nampak tak boleh. Nampaknya 3 orang seorang kita nampak tak cukup 4 tak boleh juga. Tetapi orang perempuan ini adalah orang yang cuci, bersihnya hati dia, mari sanggup orang mengata mengaku di depan Nabi SAW sendiri dengan sebab dia buat zina. Itu hadis yang ke nombor 22. Seterusnya hadis nombor 24, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam min awadin mala la ahabba anna lahu ilayhi mithlahu wa la yamla'u 'aina ibni adam illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW telah bersabda bahawa kalaulah anak cucu anak seorang, anak Adam Nabi alaihi salam, itu kita ni manusia lah. Ada satu wadi yang mana dalam wadi ni mana kata wadi ni orang kata sungai yang luah. Sungai yang luah dan juga dalam sungai itu penuh dengan harta. Allahu Akbar. Mana kata, kalaulah seorang mana anak cucu ada dalam dunia ini, Allah Ta'ala kekayaan kepada dia dah, ada harta yang banyak, kaya seperti satu wadi yang besar ini, nescaya jumpa kata dia tak rasa cukup lagi. Allahu Akbar. Tamaknya anak cucu ada ni tak rasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia. La ahabba anna lahu ilaihi mithlahu. Maka nescaya dia kasih nak tambah lagi. Ada satu wadi, nak ada 2. Cukup 2 wadi, nak ada 3 wadi. Cukup 3 wadi, nak ada 4. Tak cukup manusia anak cucu ada dalam dunia ini. Bahkan sebenarnya akhir hidup dia dalam dunia ini, Nabi kata illa turab, mati ya. Tapi tamak, sifat tamak yang adanya dalam hati, dada anak cucu ada ini tak rasa cukup. Dan juga yang syahidnya Al-Imam An-Nawawi wa hadis ni, iaitu akhir sekali yang Nabi SAW kata wa yatubullahu ala man tab. Dan juga ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa terima taubat bagi orang yang sanggup nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan juga hadis yang terakhir sekali, sedang pendengar penonton yang dikasihi sekalian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يقتلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ni cerita daripada seorang sahabat yang namanya Abu Hurairah. Kita dah kenal Abu Hurairah pia, seorang yang hebat. Bapa kucing yang nama sebenarnya iaitu Abdurrahman bin Sakhrin, yang suka duduk dalam masjid Nabi SAW. Yang mana hadis ini Nabi kata yadhakullah. Allah Ta'ala suka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada 2 orang lelaki yang yaktul. Mana apa? 2 orang ni balah, sangat balah. Tamamul adawah fid dunya. Dalam dunia ini 2 orang ni adawah. Mana kata benci sama gemari. Jadi setru sehingga nak bunuh gimari. Sehingga akhirnya seorang daripada 2 orang ni bunuh. Orang ni bunuh demon ni. Faqalaballahu hadhihi al-adawah allati fi qalbi kulli wahidin minhum wa azala ma fi nufusihima min al-ghil lianna ahla al-jannah yutahhiruna min al-ghil wal hiqd. Sehingga seorang daripada orang itu tu dia bunuh orang dah besar. Dia bunuh orang, dia dah besar. Sehingga selepas daripada tu dia sanggup nak pergi perang di dalam jalan Allah SWT. Taubat pergi perang dalam medan Allah Taala fi sabilillah. Fayuqtal, sehingga dia tu bulan daripada ni bunuh sahaja dia. Tapi selepas daripada tu dia bertaubat dengan dia sanggup nak masuk pergi perang di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia diri itu dibunuh dalam peperangan itu.
thumma yatubullahu 'alal qatil. Dan juga Allah Ta'ala terima taubat dia kerana dia sebelum daripada ini adalah orang yang bunuh kepada orang lain. Tetapi selepas daripada itu dia bertaubat, dia pergi peran pada jalan Allah Ta'ala, maka sehingga akhir sekali Allah Ta'ala bertaubat kepada dia, dan juga dia seolah kata dia masuk Islam. Taubat itu masuk Islam, dan juga dia mati syahid seakhirnya. Itulah hadis kita yang sekup mengenai apa orang panggil, mengenai dengan babu at-taubah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagai wasiat dan juga nasihat yang terakhir dengan masa yang terhad ini, masa yang akhir, saat-saat ini pada hari Jumaat ini, marilah sama-sama kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Hari ini adalah hari Jumaat, hari yang lebih baik sekali untuk kita nak mensalawatkan kepada Nabi, berdoa kepada Nabi, mengistighfar, minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Ta'ala, salawat kepada Nabi, dan juga mengistighfar, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi kata tidak, dalam hari Jumaat ini ada satu saat yang Allah Ta'ala akan terima doa dia. Ada katanya Jumaat, pada masa maya Jumaat tadi, ada katanya selepas asar sehingga sampai kepada maghrib, akhir-akhir bulan. Maka marilah kita sama-sama banyak berdoa. Di antara doa yang paling baik sekali, kita rasanya yang penting sekali, dan juga berita adalah berita yang baik sekali kalaulah kita dapat ampunan dan juga taubat daripada Allah Ta'ala, iaitu apabila kita segera dan juga banyak nak bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kita semua adalah orang yang salah, ada kesalahan kecil besar tara mana pun, haraplah kita banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana kalaulah kita salah satu orang yang buat salah tak besar, kita rasanya kesalahan kita itu tak besar. Kalaulah tak besar, jangan kita buat main-main dengan dosa ataupun kesalahan yang kecil yang kita telah buat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita bimbang, kerana kita bimbang, satu hari dosa yang kecil, kesalahan yang kecil yang kita telah buat kepada Allah Ta'ala, satu hari dia akan jadi bukit bukau yang besar. Kerana pepatah Arab dia kata balas mana, la tahqiranna as-saghirata fa innal jibala minal hasa. Jangan kamu menghina-hinakan as-saghirata, benda-benda yang kecil, duit sekop, batu yang kecil, dosa yang kecil, apa-apa saja yang kecil, jangan hina benda-benda yang kecil itu. Kerana ingatlah bahawa bukit yang kita nampak besar pada hari ini ni, bukit yang besar yang tinggi ini, kedatangan ataupun asal dia pun adalah daripada batu yang kecil, hipun-hipun banyak jadi bukit yang besar. Batu yang kecil tapi banyak, as-saghirata, batu yang kecil tapi banyak, sehingga himpun boleh jadi bukit yang besar. Supaya juga dengan dosa kita, kesalahan kita yang kecil pada hari ini, kita rasanya kecil. Jangan kita buat main-main dengan dia, jangan menghinakan dosa kecil itu sehingga membuatkan kita tak boleh bertaubat, tak boleh minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita bimbang satu hari dosa kecil itu yang banyak, hampir semakin hari semakin banyak, dia akan jadi dosa yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wal iyadzu billahi min dzalik. Maka haraplah kita minta istighfar. Ada masa lagi beberapa minit, 20 minit lagi akan masuknya maghrib. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta Allah Ta'ala ampun dosa kita. Mintalah kita adalah orang yang hati cuci, ikhlas nak mengembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kita jadi orang yang cuci, sama ada di luar dan juga di dalam hati kita, dan juga kembali lagi kepada Allah Ta'ala dengan hal keadaan kita cuci kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada orang cuci luar dan juga cuci dalam. Yang paling penting sekali cuci dalam. Haraplah kita segera untuk nak menyucikan dalam hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan segala dosa yang kita buat. Tak ada pia ustaz tara mana pun ada kesalahan, tok guru tara mana pun ada kesalahan. Tak ada sesiapa pun yang selamat daripada dosa dan juga kesalahan. Maka haraplah kita semua banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada hari ini cukup sekadar, insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk bab yang seterusnya, iaitu bab as-sabri, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada hari ini cukup sekadar ini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا
وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا